Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan masuk tajuk yang kedua dalam fiqh munakahat tingkatan 3, iaitu al-khitbah. Al-khitbah yang bermaksud pertunangan. Okey, pertunangan adalah salah satu langkah untuk sebelum berkahwin. Jadi bila orang tunang kita panggil one step closer kan. One step closer. Satu step lebih dekat. Okey. Okey, kita akan tengok dulu ta'arif khitbah dari segi bahasa dan juga syarak. Okey, lughatan masdar khataba wa min ma'aniha talabun wa takallamun wa wa'zun. Maksudnya kata terbitan al-khitbah ni adalah kata terbitan daripada kalimah khataba yang bermaksud tuntutan, percakapan dan peringatan. Okey, dari segi syarak pula talabur rajul al-mar'ah au awliya'aha lizzawaj. Maksudnya tuntutan seorang lelaki untuk bernikah dengan seorang wanita, dari seorang wanita atau dari wali-walinya. Seorang lelaki dia meminta untuk bernikah dengan perempuan tersebut, sama ada daripada perempuan itu sendiri, dia minta daripada perempuan itu ataupun daripada wali perempuan itu. Okey, itu maksud pertunangan. Okey, kalau kita ikut adat orang Melayu, kita hantar rombongan meminang. Okey, untuk mengusulkan apa? Hasrat di hati kan. Okey, kemudian kita akan tengok dalil pensyariatan pertunangan. Ada dua dalil, iaitu daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, yang ni kamu boleh baca sendiri daripada surah Al-Baqarah ayat 235. Daripada Sunnah, okey, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum al-mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika telah bertunang seseorang daripada kamu dengan perempuan, maka boleh melihat kepada perkara-perkara yang mendorong untuk bernikah dengannya, maka lakukanlah. Jadi bila bertunang ni kita panggil bertunang adalah apa? Kita ke arah untuk berkahwin. Jadi apa-apa perkara yang melibatkan hal urusan perkahwinan, jadi yang membawa kepada untuk kita mudahkan perkahwinan tu, maka lakukanlah. Okey, riwayat Abu Daud. Okey, kemudian hukum pertunangan adalah mandubah. Mandubah maksudnya amat digalakkan. Okey digalakkan untuk melaksanakan pertunangan. Dia terdapat juga hukum-hukum lain. Ada lagi 6 hukum lain pertunangan. Nanti saya akan terang dengan lebih jelas dalam kelas. Okey. Okey, seterusnya syarat sah khitbah. Syarat sah pertunangan ada 2 syarat, iaitu yang pertama, alla takuna al-mar'ah fi 'iddatiha ar-raj'iyyah. Tidaklah perempuan itu seorang yang dalam iddah yang boleh dirujuk. Syarat dia nak jadi sah dulu, wanita yang kita nak tunang tu bukan dalam iddah. Bukan dalam iddah yang masih boleh dirujuk. Contoh iddah selepas ditalakkan oleh suami dengan talak 1 ataupun 2, yang mana perempuan tu masih boleh dirujuk dengan suaminya. Jadi syarat tu kena ikutlah. Yang kedua, alla takunu mar'ah makhtubah li rajulin akhar. Hendaklah perempuan itu bukan tunangan orang lain. Jangan pergi tunang, jangan nak pergi minang tunang orang. Tak boleh lah. Tu syarat dia Okey, kemudian hikmah khitbah. Hikmah. Apakah hikmah pertunangan ini? Okey, dia ada 2. Yang pertama, al-khitbah wasilatun lit-ta'aruf bainal khatib wal makhtubah. Okey, maksudnya pertunangan adalah sebagai salah satu cara perkenalan antara peminang dan yang dipinang. Okey, maksudnya nak kenal-kenal kan dengan lebih rapat. Okey, yang kedua, khitbah muddatun listi'dad az-zawaj. Okey, pertunangan juga adalah tempoh untuk persediaan bagi perkahwinan. Okey, ni adalah dalil tadi tu.
tempoh persediaan bagi perkahwinan. Jadi apa-apa urusan yang kita laksanakan tu untuk memudahkan perkahwinan, maka laksanakanlah. Masa inilah persediaan perkahwinan dilaksanakan. Okey, kemudian al-masail al-muta'alliqah bil khitbah. Ada juga masalah-masalah yang berkaitan dengan pertunangan. Ada 4 masalah. Yang pertama, kita tengok dulu yang pertama, al-isyarah, al-istisyarah fil khatib wal maktubah. Al-istisyarah fil khatib wal maktubah. Maksudnya merisik terhadap tunang dan tunangan. Merisik. Apa hukum merisik? Hukum merisik adalah hukmuha mandubah fayajuz liyubayyin al-haqiqah amanatiha wa sidqiha. Okey, hukum merisik adalah harus untuk menerangkan sifat jujur serta amanah perempuan tersebut. Okey, merisik ni harus hukumnya. Merisik ni untuk apa? Untuk kita kenal dengan lebih dekat tentang asal usul perempuan. Kita tanya dulu, kita tengok dulu mak dengan ayah ataupun wali perempuan tersebut, baikkah keturunannya. Itulah hukum merisik nah. Okey, yang kedua, an-nazar ila maktubah, melihat kepada tunangan. Apa hukum melihat tunang? Okey, hukumnya mandub. Hukmuhu mandub wa yubahu an-nazar fi hudud ma ahallallah minnal wajhi wal kaffain. Hukum melihat pada tunang adalah harus pada had-had yang dihalalkan oleh Allah, iaitu apa? Muka dan juga tapak tangan. Okey, boleh tengok tunang ah. Okey, kemudian al-khalwah wal ikhtilaq bainal khatib wal maktubah. Ini berkhalwat ataupun bersendirian dan percampuran antara tunang dan tunangan. Hukumnya haram. Sebab apa haram? Hukum haram qabla nikah lianna al-khitbah bimanzilatin wa'dun bin nikah fatabqa muamalatuhuma ka muamalatin al-ajnabiyah. Maksudnya apa? Hukumnya haram sebelum menikah kerana pertunangan hanya perjanjian, bukan berkahwin lagi. Maka hubungan kekal sebagai ajnabi. Okey, haram keluar berdua-duaan. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, al-udul anil khitbah, memutuskan tali pertunangan. Apa hukumnya? Okey, hukmuhu jawaz li'annahu laisa aqdu bin nikah lakin yukrahu ar-ruju' idza lam yakun li gharadin syar'i. Maksudnya dibolehkan. Bolehlah jika ada selisih faham ke untuk putuskan pertunangan, ada apa-apa sebab yang dibenarkan oleh syarak, boleh putus tunang. Tetapi makruh untuk kembali dengannya tanpa sebab yang diharuskan syarak. Okey, itu saja yang kita pelajari hari ini. Hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.